Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domer TV. Tok Selehor atau nama lengkapnya Abdul Rahman bin Uthman bin Senik merupakan salah seorang tokoh ulama Melayu yang terkemuka kerana mengembangkan syiar Islam di Nusantara. Beliau yang berasal dari Kelantan ini lahir di kampung Lubuk Jong, Tumpat, Kelantan pada tahun 1289 Hijriah bersamaan dengan 1872 Masehi dan telah wafat pada malam Khamis 18 Zulkaedah 1353 Hijriah bersamaan dengan 20 Februari 1935 Masehi. Antara legasi yang tidak diketahui ramai tentang Tok Selehor ialah beliau merupakan tokoh pertama yang mempelopori perayaan Maulid Nabi secara besar-besaran. Ini merupakan satu transformasi yang berani dilakukan oleh Tok Selehor untuk menduplikasi sejarah sambutan para kaum Muhajirin dan Ansar di Madinah. Sambutan yang dilakukan kaum Muhajirin dan Ansar ketika mereka menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda menjejak kaki di Madinah. Transformasi Maulid yang dilakukan Tok Selehor sedikit berbeza daripada guru dan sahabat-sahabatnya kerana beliau membawa pendekatan dengan cara memberi kefahaman kepada masyarakat tentang keharusan sambutan Maulidur Rasul dan secara serentak mengadakan perarakan dan bacaan berzanji. Pendekatan berbeza tersebut telah menjadikan beliau ulama Kelantan yang pertama mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul secara besar-besaran. Dalam majlis tersebut, Tok Selehor membacakan berzanji dengan penuh perasaan, dengan alunan suara yang merdu dan mengadakan perarakan secara besar-besaran bagi menanam rasa cinta kepada Rasulullah dalam kalangan masyarakat. Sambutan Maulidur Rasul sedemikian pada mulanya telah mendapat kritikan dan kecaman hebat oleh akhbar-akhbar perdana pada waktu itu kerana mempelopori perayaan Maulidur Rasul secara besar-besaran. Hal demikian itu kerana bagi sesetengah pihak perbuatan ini satu bid'ah dan sesat. Ia dianggap satu perkara yang tidak pernah dianjurkan oleh Islam. Namun, Tok Selehor tetap meneruskan perarakan kerana mengikut pertimbangan dengan ilmu. Beliau yakin perayaan Maulidur Rasul adalah hal yang amat digalakkan sebagai wadah bagi melahirkan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau percaya sepenuhnya bahawa ia tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hasilnya, ribuan manusia menyertai majlis tersebut yang bukan sahaja datang dari sekitar Kelantan, malahan ada yang datang dari luar. Dengan pendekatan yang lebih proaktif ini, beliau berjaya menarik minat anak-anak pondok untuk cepat bermesra dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sejarah awal Islam, Maulidur Rasul tidak pernah disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sekali. Begitu juga dengan para sahabat. Malah sahabat-sahabat sendiri tidak pernah menyambut hari kelahiran mereka. Hal ini kerana sambutan itu belum menjadi budaya mereka pada waktu itu. Pada zaman awal Islam juga, tiada keperluan untuk menyambut hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana setiap hari mereka boleh bertemu Nabi, terutamanya apabila rindu. Tetapi pada zaman tabi'in, umat Islam sudah tersebar ke seluruh dunia dan semakin jauh dengan Mekah dan Madinah dari segi geografi. Praktis memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada dalam dunia Arab sendiri maupun dalam dunia Melayu telah berjalan sejak lama. Tok Selehor dan pendekatannya seperti yang tercatat hanya merupakan sambungan praktis ini. Tiada perkara-perkara yang jelas haram maupun diklasifikasikan sebagai bid'ah dalalah yang terdapat dalam pendekatan sambutan Maulidur Rasul dipelopori beliau. Malah di sebaliknya, dengan mengadakan perarakan Maulidur Rasul di seluruh kampungnya, Tok Selehor secara tidak langsung telah meningkatkan ruh perjuangan Islam
di dalam jiwa penduduk kampung. Mereka mula minat untuk mendengar sirah Nabi SAW dan memperkayakan diri mereka dengan ilmu agama. Perlu dipandang perjuangan Tok Selehor ini di dalam konteks zaman kehidupannya, kerana pendekatan beliau sangat efektif untuk menawan hati orang Islam zaman itu. Perlu juga kita tanya, berapa ramai di antara kita yang membaca dan mengulang kaji sirah Nabi pada zaman ini? Tidak dinafikan, sebahagian umat Islam zaman mutakhir ini telah mula lupa sejarah dan roh perjuangan Rasulullah. Oleh kerana itu, mereka telah menyamakan Maulidur Rasul dengan sambutan hari jadi yang diamalkan oleh budaya barat. Tetapi pada hakikatnya, ia hanya satu gerakan untuk mengumpul orang ramai bagi mendengar dan mengingati sirah Rasulullah SAW yang semakin dilupakan. Kisah perjuangan baginda yang sepatutnya tersemat di hati seorang Muslim. Matlamat asal sambutan perlu dijaga kerana ia adalah usaha mengingatkan kembali umat Islam kepada Nabi SAW dan perjuangannya. Semoga umat Islam boleh kembali kepada ajaran Rasulullah seperti zaman sahabat dulu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengukuhkan keberadaan dan perjalanan hidup kita di jalan Rasulullah SAW, menjadikan kita sebagai pengikut setia baginda, memberi kita kesempatan untuk meneguk air telaga kasihnya dan menghimpunkan kita di bawah panji kemuliaannya. Justru, perayaan Maulidur Rasul yang disambut saban tahun adalah di antara tanda kasih sayang dan rasa terima kasih kita terhadap Rasulullah. Selawat dan salam untuk baginda yang menyuluh jalan kita dengan syafaatnya. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا.